أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, para AJK, para asatizah, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah taala, ya, lujeng semua ya. Lujeng ke waras? Bukan keras ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama ya duduk ya menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tempat yang begitu tenang ya dan santai ini. Ya, saya rasakan ya macam masjid yang baru, ya, bau pun kapet pun baru, ya. Cuma orang belum baru orang lama, ya. Jadi orang-orang yang baru tu ya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Marilah kita sama-sama mengimarahkan surau kita, masjid kita, kerana sesungguhnya Allah Taala ya melihat ya dan menunggu-nunggu di manakah hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepadanya ya, yang menjadikan rumah-rumah Allah ini adalah rumah yang paling baik, afdal dekat dunia ini adalah rumah Allah Taala. Ya, jadi siapa yang tidak mengimarahkan rumah Allah Taala nanti dia akan menyesal di akhirat kelak. Ya, kenapa aku tidak memberikan ya sesuatu kepada masjid, ya, memberikan sedikit sumbangan kepada masjid, memberikan apa-apa bantuan. Kalau kita tidak ada ya duit ringgit tuan-tuan, kita ada kudrat ya, kita bantu dengan kemahiran kita yang ada. Ya, saya boleh mengecat, catlah. Ya, saya boleh apa? Buang tai cicak pun tak apa. Ya, itu saya punya kemahiran. Jadi apa yang saya nak sumbangkan? Bukan surau tu menyumbang kepada kita, tidak. Kita apa yang kita boleh sumbangkan kepada masjid dan surau kita sebenarnya. Ya, maka itulah nanti ya Allah akan berikan ganjaran-ganjaran yang begitu hebat di sisi ya tuan-tuan semua, yang kita pun tak nampak apakah ganjaran pahala di sisi Allah Taala. Ya, kalau Allah tunjukkan pahala itu tuan-tuan, ramai berbondong-bondong datang. Ya, tapi disebabkan ganjaran dan pahala itu Allah ya rahsiakan ya di sisi manusia supaya manusia tahu janji Allah itu adalah benar. Ya, apabila kamu buat satu kebaikan walau sebesar zarah sekalipun, pasti Allah akan beri ganjaran. Ya. Dan walau secupit, sekecil mana pun ya, keburukan yang kita lakukan, Allah pasti balas ya, di atas ya, kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan, kerana mahkamah Allah Ta'ala pasti akan membenarkan segala-galanya yang kita lakukan, sebab saksinya adalah anggota badan kita tuan-tuan. Mulut kita dah tak boleh bercakap, dizip, ditutup rapat. Yang hanya boleh cakap adalah anggota badan kita sahaja
itulah yang akan menjadi saksi kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah Taala. Ya, jadi itulah ya sedikit sebanyak ya mungkin kita punya apa motivasi ya, bukan motivasi pagi, motivasi pada malam ini ya untuk suntikan kita bersama-sama bagi kita sama-sama ya meraihkan, mengimarahkan ya majlis-majlis ilmu tuan-tuan. Ya sebelum kita sekejap celik, kejam celik tuan-tuan, kita dah masuk Rabiul Akhir tuan-tuan ya. Lepas ni kita nak masuk bulan apa dah? Ya. Ke Rajab ke? Kan? Dah masuk Rajab dah sebab bulan 3 kita dah nak puasa dah. Sekejap saja 11 12 1 2 puasa dah. Ya, dah nak raya. Ya. Jadi itulah ya. Cepat sangat masa berlalu insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sambung ya pada malam ini perbincangan kita masih lagi dalam kitab Formula Solat Sempurna yang dikarang oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman ya. Yang mana kita telah sampai pada muka surat 97 ya. Jadi siapa-siapa yang ada buku kitab boleh rujuk di situ. Kita masuk kepada bacaan tasyahud awal. Ya. Bacaan tasyahud awal. Kalau tak silap-silap yang saya tandalah ya. Jadi dalil berkenaan bacaan tasyahud ini ya, tasyahud ya, syahadah ya, penyaksian ya. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut penyaksian. Yang pertama al-awwal, dalam bahasa Arab kalau bahasa Melayu awal pertamalah ya. Maka kunna naqulu fi shalah ya khalfar Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin innallaha huwas salam. Fa iza qa'ada ahadukum fis shalah falyakul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. Ini adalah hadis. Kalau tuan-tuan tanya, kenapa kita disyariatkan membaca tasyahud awal? Inilah rukunnya tuan-tuan, ataupun kita katakan dalil yang mengatakan Nabi membaca duduk tasyahud awal. Ya, yang mana Nabi SAW ya, kami membaca dalam solat di belakang Rasulullah SAW, assalamu ala Allah. Para sahabat membaca ketika itu, dia baca bukan macam kita baca tuan-tuan. Mereka membaca assalamu ala Allah, sejahtera ke atas Allah Ta'ala. Ya, assalamu ala fulan, sejahtera ke atas si fulan. Ya, ya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sesungguhnya Allah Maha sejahtera. Sebab itu disebut assalamu ala Allah, perkataan innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah Taala merupakan sejahtera dalam Asmaul Husna, betul tak ya? Dalam tuan-tuan kalau nyanyi lagu Asmaul Husna ada perkataan assalam. Ya. Jadi salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ya. Maka disebutkan apabila salah seorang daripada kamu duduk di dalam solat, maka bacalah. Disebut. Nabi sebut bacalah at-tahiyyatu. Sebutan at-tahiyyatu ramai orang sebut at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Kan? Sebenarnya kat situ ada sabdu, ya atas ya pun ada sabdu juga. Jadi bukan baca at-tahiyyatu. At-tahiyya, tahiyya. Maksudnya apa? Penghormatan. Ya, penghormatan kepada Allah. Ya. Salam sejahtera bagi Allah Taala, wassalawatu wattayyibat. Salawat dan ucapan-ucapan yang baik. At-tayyibat tu maksudnya apa? Tayyib. Kan? Piramli ada sebut tayyib. Kan? Apa tayyib tu? Ya, bukan taib. Taib tu nama orang. Ya, tapi dia ambil nama Arab tu tayyib. Tayyib itu bagus. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, baik. Tayyibat. Itu jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab kita sebut beramai, banyak. Baik-baik, at-tayyibat. Kalau baik saja, tayyib. Satu saja. Itu yang mengaji bahasa Arab, dia tahulah. Ya? Bukan tayyib. Kan?
Kan? Wal fadang fasirul katanya kan. Thayyib kan. Itu Piramli punya, dia punya sajak dia. Ya, guritnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, Nabi membaca salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi. Ya. Dan rahmat Allah wa rahmatullahi wa barakatuh serta keberkatannya. Assalamu alaina dan salam sejahtera ke atas kami wa ala ibadillahis salihin dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh, ya, iaitu kepada kami semualah umat Islam seluruhnya disebut assalamu alaina, dia doakan, ya. Maka apabila dia membacanya, kalimat ini akan menimpa setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Makanya apabila kita baca tahiyat, tuan-tuan, kita mendoakan seluruh pelusuk dunia, kita memberi salam, berdoa kepada mereka supaya diberikan keselamatan dan kesihatan. Bukan saja-saja tuan-tuan kita baca tahiyat tu, ya. Sebab tu tahiyat tu kan dibaca cepat-cepat kan. Sepatutnya jelaskan, ya, at-tahiyyatul mubarak. Tapi janganlah bertaranum pula. Ya, dalam solat kan, at-tahiyyatu kan. Itu apa halnya? Ya. Kita bukan nak bertaranum, tapi baca tu biarlah jelas dan betul. Ya, walaupun kita kata, ustaz saya nak cepat ni sembahyang ni, tak boleh lambat ni. Betul. Ya, tapi bacaan tu walaupun macam cepat pun pastikan jelas dan betul bacaannya supaya maknanya apa yang kita nak sampaikan kepada Allah Taala. Ya, sebab kita doa kepada Allah Taala ni, at-tahiyyatul ni, bukan saja-saja satu komunikasi kita dengan Allah, satu komunikasi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensejahterakan Rasulullah, baginda dan Allah. Dan kepada semua umat Islam, kita doakan mereka supaya mereka dalam keadaan yang sejahtera dan selamat. Ya. Sebab itu disebut menimpa setiap hamba yang soleh di langit dan juga di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian dia boleh memilih apa jua permohonan untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia kehendaki. Riwayat Muslim. Ya. Justru bacaan tasyahudnya, macam mana yang kita baca itulah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang biasa kita baca. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sebab kadang-kadang kita dah lama baca, tuan, kita tak rujuk balik apa yang kita baca. Dia kata ustaz ni kan dah biasa, kita memang biasa. Tapi kita nak susun balik bacaan yang kita baca tu betul tak tidak selama yang kita baca. Ya. Satu persatu kita jelaskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ada orang sebut asyhadu. Mana ada asyhadu? Ya, asyhadu. Ya. Orang sebut asadu. Kan? Kadang-kadang ada pelat ke apa? Kok dah tua pun pelat juga. Kan? Masa saya kecil-kecil rasa saya pelat, tapi bila dah besar kita betul, automatik kita betul bacaan kita. Ya. Jangan asadu lagi. Ya, asyhadu, aku menyaksikan, ya, sesungguhnya Allah tiada Tuhan yang lebih boleh disembah kecuali Allah Taala. Ya. Dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tasyahud itu ialah yang dipegang oleh kebanyakan sahabat Nabi dan tabi'in. Tabi'in selepas para sahabat. Kemudian barulah ada tabi'in. Ya, barulah sampai kepada kita, tuan-tuan. Ya, kita ni dah berapa tabi' dah habis tabi' tu. Bukan tabi'. Tabi' tu maksudnya mengikut daripada sahabat kepada tabi'in. Ya. Lepas tabi'in siapa pula mewarisi sampailah. Ya, sampailah kita yang akhir zaman ini, tuan-tuan. Ya. Maka kesimpulannya semua bacaan tasyahud yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus untuk diamalkan. Ya. Jadi kita pun sampai betul ke tak betul ke, inilah daripada para ulama. Kita pun dapat ilmu ini daripada para alim ulama. Kalau ulama tak sampaikan, tak tulis pun nota ni, tuan-tuan, buku ni, kita pun tak tahu apa yang nak dibaca. Ya, dalam solat kita. Ya. Sebab itu peganglah kuat-kuat, tuan-tuan. Di akhir zaman ini dah tak ada lagi dah penambahan-penambahan yang pelik-pelik dah. Ya, kalau nak tambah lagi tak tahulah nak tambah ayat apa lagi, tuan-tuan. Tak apa. Inilah ayat yang akhir zaman kita ini sehinggalah ke akhir hayat kita, inilah sahaja. Ya.
tahiyat penghormatan kita kepada Allah Ta'ala sebelum kita habiskan solat kita sebenarnya. Maka menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak mengapa jika ingin diselitkan sekali selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal ini. Maka selepas kita dah habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kata boleh diselitkan dengan salawat. Tuan-tuan nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh. Kan memang kita baca pun kan. Lepas habis saja abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, habis. Itu cukup tasyahud awal. Ya. Namun ia bercanggah dengan beberapa pendapat ulama yang lain. Biasalah tuan-tuan, kalau hukum fiqh ni ada yang bersetuju dan ada yang tak bersetuju. Jadi kita ambil pandangan yang bersetuju bahawa kita baca salawat selepas habis sahaja perkataan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, seterusnya kita pergi kepada mengangkat jari. Dia sebut itu mengangkat jari dan perbincangan berkaitannya. Ada kaitan mengangkat jari tu. Jari mana yang perlu diangkat tu? Jari kelingking ke? Jari telunjuk ke? Jari hantu ke? Mana yang jari mana yang tuan-tuan tunjuk? Atau semua jari tuan-tuan tunjuk? Semua jari tuan-tuan angkat. Superman. Ya. Okey, nanti kita bincangkan ya. Perkara ini juga antara masalah yang kerap diperbincangkan dan berbeza ijtihad. Ijtihad maksudnya ada pandangan beberapa ulama ataupun pandangan beberapa para sahabat berkaitan dengan ya, yang mana satu Nabi angkat jari sebenarnya. Jari yang mana. Ya. Maka bagi mendapatkan pendapat yang paling rajih ataupun paling masyhur, kuat dalam masalah ini, maka kita mestilah pada peringkat awalnya memisahkan kepada dua jenis hadis dan dua permasalahan. Ya, permasalahan yang pertama adalah isyarat jari. Ya, semasa tasyahud. Ya, maka disebutkan dalam kitab ini, ya, disebutkan apa? Hadis yang terdapat di dalam bab isyarat musabbihah. Ya, musabbihah. Yang pertama, ya, disebut anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahun yumna allati tali al-ibham fada'a biha. Ya, satu hadis berkaitan dengan musabbihah yang pertama dalam isyarat jari, ya. Sesungguhnya Nabi SAW duduk di dalam solat. Maka baginda meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua lututnya. Mula-mula letak tangan kita atas lutut. Ya. Kemudian dan menaikkan jari kanannya disebut dalam petunjuk disebut jari telunjuk. Jari ini yang diangkat, ya, menaikkan, ya. Menaikkan jari telunjuknya yang berada selepas ibu jari itu, lalu baginda berdoa ketika itu. Ya. Riwayat Muslim. Jadi maknanya jari mana yang perlu ditunjuk? Jari telunjuklah. Ya, bukan jari hantu, jari manis, jari kelingking ke jari ibu jari ditunjuk. Tunjuk macam ni best. Kan tak pernah lagi. Bid'ah pula katanya. Ya. Yang Ustaz Zadi kata tu jari telunjuk dia kata. Ya, tak ada tuan-tuan, ya. Apa yang disandarkan pada hadis disebut jari telunjuk. Kita tengok dalam contoh dalam gambar tu pun ada. Kan? Jelas dia dah tunjukkan jari telunjuk, ya. Maka daripada Ali bin Al-Muawi bahawa dia bersolat di sebelah Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, dan padanya Abu Bakar berkata, wa dhamma Abu Bakrin thalatha asabi' wa nasaba as-sabbabah. Apa dia? Abu Bakar menggenggam, ya, menggenggam tiga jarinya, tiga jari ini digenggam, ya, dan menegakkan jari telunjuk. Genggam, telunjuk, ya, tunjuk begitu. Boleh tuan-tuan, ya? Genggam tiga ni dan telunjuk. Itu, ya. Daripada asyhadu alla tadi kan? Asyhadu alla ilaha kan? Illallah. Ya. Ya. Bukan macam tu, ya. Baik-baik, ya. Jadi disebut dalam bahasa Arab apa dia perkataan as-sabbabah. As-sabbabah itu adalah jari telunjuk, ya. Sebab dalam bahasa Arab ni dia ada setiap jari ni ada nama dia. Nama al-asabi' ada nama, ya, jari kelingking apa, jari manis ada nama dia. Ya.
Jadi disebut as-sababah, iaitu jari telunjuk. Maka kefahaman daripada dua hadis di atas ialah riwayat pertama dan kedua daripada hadis yang sahih, mana hadis yang betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas menjelaskan dengan terang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan jari telunjuk, ya. Maka bagaimanapun dalam kedua-dua hadis di atas tiada yang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan ataupun menggoyangkan. Tak ada dalam hadis tu, tak ada sebut kita perlu goyangkan dia ataupun kita perlu, dia kata, menggerak-gerakkan dia. Ya, tuan-tuan nak gerak-gerak dia ke mana? Ikut arah kiblat ke arah jam? Tuan-tuan kata dia sepatutnya Ustaz dia kena gerak melawan arah kiblat ataupun melawan Kaabah. Sudah. Melawan arah jam contohnya kan. Sebab bila kita tengok ada orang semayang pun kadang-kadang bergerak, benda tu dia bergerak berpusing entah ke mana kan. Saya pun pelik juga ya. Gitu. Kenapa dia perlu dia gerak, gatal ke apa ke, wallahu alam. Kan. Jadi kita pun bila tengok orang sebelah tertanya-tanya juga kenapa, mengapa, ya. Padahal Nabi kata tunjukkan saja asyhadu alla ilaha illallah saja. Tak payah gerak-gerak tuan-tuan, tak payah. Ya. Mungkin ada riwayat yang lain kot, saya yang salah kot. Tuan-tuan kena, kadang-kadang kita pun ilmu pun kurang. Jadi kena tengok juga, mungkin dia ada ilmu dia. Dia ada jumpa hadisnya yang mana Nabi kata menggerakkan. Mungkin juga tuan-tuan boleh tunjuk kat saya pun kita kena rujuk. Bukan kadang-kadang ilmu ini kadang-kadang kita tak dapat semua. Ya. Dia kata ada Ustaz, hadisnya ada, silakan bawa. Jadi kita tahulah, ada. Tapi kena pastikan hadis tu hadis yang betul-betul sahih ke, hadis yang maudhu, hadis yang tertolak. Kan? Jadi setakat ini yang perbincangannya memang tidak ada yang menunjukkan perlu digerakkan, ya, kita punya jari ini ataupun menggoyangkannya sebenarnya. Ya. Berkata para ulama dikhaskan jari telunjuk ketika tasyahud kerana kaitannya dan ia bersambung terus ke hati. Ya. Maka dengan menggerakkannya dapat mendatangkan kekhusyukan. Itu ada juga ulama menyebutkan. Dia kata bila bergoyang tu nampak kekhusyukan pada hati kita. Ya. Bukan kata salah, ya. Saya tak kata pun salah, tapi ada sebahagian kata boleh digoyangkan. Ada digerakkan, ya. Kerana dia kata menggerak, kerana ia berkaitan dengan hati. Maksudnya ada kaitan dengan kekhusyukan sebenarnya. Ya, kan. Wallahu alam. Begitulah keadaannya, ya. Maka yang kedua, hikmah menaikkan jari ketika tasyahud. Apa sebab kita naikkan? Ya, Nabi angkat jari itu, naikkan kenapa? Kita pun nak tahu, kadang-kadang orang tak tahu. Ya. Disebut jawapannya diperolehi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika beliau ditanya soalan yang sama, beliau menjawab huwal ikhlas. Apa dia? Huwal ikhlas. Maksudnya ia adalah tanda ikhlas. Ya. Ikhlas tu apa? Tanya tuan-tuan pula. Ikhlas tu apa? Kan? Dia kata saya ikhlas bagi ni pada surau. Tuan-tuan nak cakap apa? Ikhlas tu apa? Kan? Sebab ikhlas dia punya kombinasi ikhlas hati. Akan terus kepada hati. Kan? Bila tak ikhlas makna dalam hati dia tu tak bersih lah maksudnya. Kat situ kan? Benar-benar ikhlas hati kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha berkuasa. Kat situ ikhlas. Dah tak ada lagi dah. Ya? Ataupun kuasa lain yang lebih daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ikhlas kita. Ketepikan yang lain. Tidak ada. Ya, sebab itu nama wal ikhlas. Ya. Imam An-Nawawi pun berkata selepas itu memberi isyarat menaikkan jari yang dihalakan ke arah kiblat. Jadi sebab itu kita tunjuk jari kita itu bukan suka-suka hati kita tunjuk, tapi kita menghadap arah kiblat dan berniat ketika itu tauhid, iaitu Allah itu Esa. Itu tunjuk Allah itu Esa. Bukan pusing macam itu kan. Allah yang biasa Allah itu Esa itu bila kat luar semayang kita tunjuk satu Allah tu Esa, tapi dalam solat satu tu menunjukkan ke depan, bukan naik ke atas. Jangan salah tuan-tuan. Dia bila dia naik syahd, itu nak undi. Saya sokong, kan Allah. Ya. Jadi tak sama macam kalau tuan-tuan
mentauhidkan Allah di luar solat dan di dalam solat. Di dalam solat caranya begitu. Ya, kalau di luar solat baru kita tunjuk Allah. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Perkataan ahad itu. Ya, bukan yaumil ahad. Kan, bukan hari Ahad je. Perkataan Ahad itu sudah memberi maksud satu. Esa. Ya, dan ikhlas. Ya, maksud yang lebih yakin adalah maksudnya ikhlas. Ya. Yang ketiga, bolehkah diangkat 2 jari ataupun lebih? Tadi saya katakan, boleh tak angkat 2 jari, tunjuk macam ni, ataupun 3 jari, ataupun semua jari tuan-tuan tunjuk, boleh tak? Ini perbincangan ulama ada menyebutkan. Maka As-San'ani, ya, ulama menyebutkan As-San'ani menyatakan bahawa menaikkan 1 jari sebagai niat tauhid dan ikhlas ketika itu. Ya, sebagai tanda tauhid. Tauhid itu apa tuan? Keesaan Allah Taala, ya. Menjadikan Allah itu esa, tauhid dan ikhlas ketika itu, maka bermaksud pengesaan dan penyatuan di dalam perbuatan. Ya, kita mengesakan Allah Taala. Ya, kita tak ada pun menjadikan Allah itu 2 ke 3 ke 5 ke. Ya, Allah ni sebenarnya banyak sebenarnya. Sudah. Ya, Allah tu ada dekat Morocco, ada dekat Jordan, ada dekat Mekah, ada dekat Meru, kan? Ya, jadi itu tak betul. Itu bukan namanya niat tauhid. Bila kita asyhadu alla ilaha illallah, tu, ya, tiada Tuhan kecuali Allah Taala. Ya, itu namanya pengesaan dan penyatuan di dalam perbuatan kita. Bukan hanya di bibir saja kita sebut, tapi segala-galanya. Ya, segala-gala perbuatan yang kita buat itu bukan kita mensyirikkan Allah Taala. Ya, kadang-kadang mulut je bercakap, ya, tapi perbuatan masih lagi menelik apa? Menelik menelik nombor. Kan? Itu, ya, mulut cakap illallah tapi perbuatan kita banyak lagi yang masih lagi mensyirikkan Allah Taala. Tak percaya dengan kita katakan nikmat ataupun apa? Kita katakan kuasa rezeki daripada Allah Taala. Dia tak yakin. Bila tak yakin tu yang, ya, dia berbolak-balik hati dia. Aku perlu tak berjudi? Kan? Kalau aku tak berjudi ni rugi pula. Ya, malam tadi dah nampak nombor. Tuan-tuan nampak nombor malam tadi? Kan? Ada satu sahabat saya dekat dekat Meru lah yang mengajar sekali tu. Dia punya kebun dia dekat Bukit Cerakah. Yang naik ke atas dekat Nurul Iman sana, bukit apa tu? Bukit Ramli. Dekat bawah tu dia ada tanah bapak dia dapat kat situ kan. Waris kan. Dia kata malam-malam ada orang datang situ, malam ke wallahu alam. Dia kata ada menurun ustaz kat situ, menurun. Saya kata menurun apa? Turun tanah ke turun apa? Rupanya dia menurun nombor katanya. Kat situ, dekat dalam kebun tu. Tak tahu tempat wallahu alam. Saya pun tak pasti ada kubur ni ke? Kubur ulama kat situ. Biasanya kalau kat Melaka tu orang nak dapatkan nombor sebab itu memang kira macam kita kata kubur inilah kubur alim lah, orang alim kan, wallahu alam, ya, macam Said kan, kan, orang-orang yang alim ini dia orang bagi kesempatan. Ya ke tuan-tuan, bila orang dah mati ni tak ada dah kesempatan tuan-tuan, tak ada dah, terputus alam barzah dengan alam dunia. Macam mana orang yang ke alam barzah tu bagi nombor kat tuan-tuan? Saya pun pelik juga kadang, tahu macam mana kan. Letak ayam goreng, letak apa tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak, ya, macam Cina pula. Tapi yang buat tu Melayu dan Islam. Itu yang kita pun letak apa ni, buah dragon ada 3 biji. Ya. Lepas tu dia kata insya-Allah nombor naik katanya. Insya-Allah ada plug tak? Ada bagus juga ada pun sebut insya-Allah tu, saya tak tahan tu. Ya, ada Islam jugalah. Tapi perbuatan dia tu dia tak perasan. Ya, dia nakkan nombor tu, ya, tapi masa yang sama masih lagi ada juga unsur-unsur Islamik tu ada lagi. Tu yang kita pelik tu. Ya. Tapi dia kata ustaz tak pelik lah. Ya, kalau pergi ustaz mana-mana tempat pun, kalau macam di Indonesia tuan-tuan pergi, kalau tempat-tempat memang kiai-kiai tu semua kan. Kalau yang kiai dah mati tu, memang akan macam-macam letak kat kubur tu macam-macam. Ya, dengan coloknya, dengan apanya. Memang tak ada ni lah. Mereka bebas. Ya. Tu saya katakan. Sebab memang Nabi dah pesan dah, tiada apa yang kamu dapat daripada orang yang dah meninggal dunia alam barzakh
Kalau masa dia hidup lah kamu minta kat dia. Kan dia nak minta, dia bermimpi ke, minta tolong ke, bila dia hidup, tuan-tuan. Bila orang dah meninggal baru tuan-tuan nak cari dia, buat apa dah? Sebab itu cepat-cepat orang alim ni kita jumpa dia. Kalau kita sakit ke, kita fakir ke, kita miskin ke, minta ya Allah, mintakan ulama tu doakan supaya berikan rezeki yang berlebih-lebihan ke, ya, berikan kepandaian ke. Ketika dia hidup, bukan dah mati baru kita minta apa-apa. Minta jadi kaya ke apa, tak payah tuan-tuan. Rugi je. Ya, lama-lama yang makan tu apa anjing yang makan binatang-binatang tu yang datang makan yang tuan-tuan bagi tu, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi itu sebab dengan pengesaan dan penyatuan di dalam perbuatan, percakapan dan keyakinan di dalam hati seseorang apabila dia mengucapkan perkataan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka justru Nabi SAW melarang memberi isyarat sambil berdoa dengan menggunakan dua jari. Tidak ada, Nabi sebut tidak ada, ya, memberi isyarat dengan dua jari tadi. Hanya cukup satu jari telunjuk saja sudah cukup. Kata Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan kana yad'u bi isba'aihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahid. Nabi sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa seorang lelaki, ya, sedang berdoa tasyahud, dua jarinya diangkat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada sahabat tersebut, jadikannya ia satu. Jadikan ia satu, iaitu satu jari sahaja. Riwayat At-Tirmizi. Ya. Jadi sebuah lagi riwayat menyebut tatkala Nabi SAW melihat seorang sedang memberi isyarat dengan jarinya, maka disebut an Sa'd bin Abi Waqqas qala marra alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi asba'i faqala ahid wa asyara bis sababah. Yang ini ada penambahan, Nabi sebut dengan jari telunjuk, as-sababah itu. Ya, jadi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata Nabi, melalaiku pada ketika aku berdoa dengan dua jariku ketika solat dan tasyahud, dan bagi berkata, jadikanlah satu, tak payah dua. Asalnya tadi dia tunjuk dua, cukup satu saja, ya, untuk menentukan keikhlasan ataupun tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, habis berkenaan dengan boleh tak dua jari, tiga jari, tak ada. Yang hanya satu jari sahaja. Ya, biasanya tuan-tuan kita pun dah buat dah. Tak ada benda yang pelik-pelik yang kita tambah-tambah lagi, tak ada. Ya. Seterusnya, ya, perlukah digoyangkan jari telunjuk tersebut? Soalannya. Kan ada orang tanya juga kan. Nanti ada orang tanya pada tuan-tuan, boleh tak kita goyangkan? Ya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab ini, tuan-tuan boleh terangkan balik. Sebab apa? Ya. Ada dua kumpulan dalam ijtihad mereka, pandangan mereka ada dua pandangan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang berpandangan adalah sunnah untuk menggerakkan dan menggoyangkan jari. Ada dua mazhab tuan-tuan. Ya, kanan dan kiri. Ya. Jadi satu mazhab dia kata sunnah kita boleh goyangkan, ya, dan gerakkan, bukan menarikan jari tu. Maknanya ada pergerakan lah sikit-sikit kan, ada ke atas, ke bawah, ke tengah, ke tepi kan, goyang-goyang, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, goyang pusing, ya. Pandangan ini dipegang oleh mazhab Maliki. Jadi tuan-tuan kalau tengok orang yang goyang tu, jangan tuan-tuan marah dengan dia. Dia ada satu pegangan. Dan dia ada hadisnya di situ. Tuan-tuan boleh rujuk di situ. Ya. Mazhab Maliki melakukan perkara tersebut. Lepas tu kalau kita pergi kat Mekah, macam-macam lagi. Bukan setakat goyang. Ya. Ya, ke kanan lagi. Ya. Tak apa macam mana dia tunjuk, tak tahulah. Berpusing-pusing pun ada. Dia tengok, ya Allah. Ya. Barulah aku tahu, dia kata, dekat Mekah ni macam-macam jenis orang. Ya, yang tak pernah kita tengok pun akan jumpa tuan-tuan. Tapi kita jangan mengarah dia, mereka ada pegangan mereka sendiri, ya. Mereka berpegang kepada dalil hadis daripada Wa'il bin Hujr, daripada jalan perawi Zaidah bin Qudamah, daripada Qulaib, daripada Wa'il bin Hujr. Nabi SAW mengatakan, thumma rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian baginda mengangkat jarinya, lalu aku melihat baginda dan menggerakkannya serta berdoa padanya. Ya, maka dia nampak Nabi menggerak-gerakkan. Rupanya hadis juga ada hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal. Ya, hadis, nombor hadis pun ada kat bawah tu tuan. Tuan boleh rujuk 214 dia bagi kat situ. Ya, siapa yang ada kitab hadis boleh rujuk Musnad Ahmad
Hadisnya 18890. Sebab itu dia bagi nombor hadis tu tuan-tuan boleh rujuk. Bukan hadis kosong saja, tak ada. Hadis ni memang ada dalam Sahih Ibnu Khuzamah. Sebab hadis banyak tuan-tuan. Sunan Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu apa? Sunan Daruqutni. Sangat banyak tuan-tuan. Maka sanad hadis adalah sahih. Dia kata hadis ini adalah sahih, tetapi lafaz yuharrikuha tadi adalah lafaz yang syaz. Syaz itu maknanya macam apa ya syaz ni? Macam ganjil. Ganjil. Maksud syaz ni macam palsu lah. Syaz. Kerana daripada 12 lebih hadis yang menyebut tentang perihal isyarat yang Nabi naikkan tadi, semua banyak dalam sunan, semua ada sebut. Nabi naikkan jari tunjuk. Tapi hadis ni saja yang ada perkataan yuharrikuha. Maksudnya Nabi menggerakkan. Hadis lain tak ada sebut. Satu hadis ni saja. Itu yang menjadi ulama lain pun macam was-was nak ambil sebagai satu benda yang dibolehkan sebenarnya. Tapi mazhab Maliki dia ambil hadis ini sebagai bahan bukti dia. Dia kata Nabi menggerakkan dan menggoyang-goyangkan jari mereka itu. Jari Nabi itu. Maka ini hanyalah satu hadis tadi yang ada menyebut menggoyangkan dan menggerakkan. Ada 12 hadis yang cerita tentang Nabi menaikkan tangan, tetapi satu hadis saja yang disebut tentang Nabi menggerakkan dan menggoyangkannya. Jadi itu yang mazhab Maliki ambil terus tu, walaupun satu je. Mazhab lain, mazhab Syafi'i tak terima. Tak terima dengan pergerakan ini. Maka selain itu Ibnu Khuzamah sendiri telah menyertai kecacatan yang ada pada hadis ini apabila menyebut komen Abu Bakar bin Arabi di hujung hadis ini. Qala Abu Bakar, dah azan belum ya? Sikit ni. Laisa fi syai'in minal akhbari yuharrikuha illa fi hadzal khabar zaidun zakarahu. Abu Bakar Ibnu Arabi berkata, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan baginda menggerak-gerakkannya, melainkan hadis ini yang disebutkan oleh Zaidah, iaitulah siapa? Bin Qudamah, salah seorang perawinya. Itu mazhab yang pertama. Sebagai laluan azan kot. Kita bagi azan, kita sambung sedikit nanti, barulah kita habiskan insya-Allah. Berkaitan dengan pergerakan jari ini tuan-tuan, dan kita ambil kesimpulan insya-Allah. Allahu Akbar.
Okay, InsyaAllah tuan-tuan, kita akan habiskan sedikit saja. Ya, tuan-tuan pun tak nak menjadi kuliah isyak kan. Ya, kuliah maghrib cukup lah Ustaz. Ya, kalau cakap lebih-lebih pun Ustaz seorang yang bercakap ni. Orang lain dah mata, dah tengok jam je kan. Okay, jadi kita bincangkan semula tadi berkenaan dua pandangan. Satu dia kata boleh digoyangkan dan satu lagi tak perlu digoyangkan sebab hadis, ada satu hadis saja yang mengata untuk boleh digerakkan, ya, jari tersebut. Memang ada hadisnya tu, bukan kata orang yang bergoyang tu batal sebenarnya. Sebab kalau goyang pun, kalau tuan-tuan tak naikkan pun tetap sah solatnya. Bukan jadi satu rukun kalau tak naikkan jari kita ni. Tak. Ya, kalau kita terlupa pun, asyhadu alla terlupa pun tak ada masalah, teruskan. Ya, kalau Pak Imam sendiri pun terlupa, teruskan, tak ada masalah. Pak Imam pun orang bukan nampak pun kan, dia seorang yang nampak kan. Jadi dia angkat ke tak angkat, jadi sembahyang kita masih sah lagi. Yang penting dia merupakan bukan perkara rukun, ya, ataupun bukan perkara wajib solat, ya. Maka sebab itu apabila diteliti, ya, para ulama ataupun perbincangan, ya, para hujah ulama silam, ya, maka penulis dia kata cenderung kepada pandangan jumhur, ya, mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanafi mengatakan, tidak ada, ya, mengatakan kita perlu menggoyangkan jari, ya, telunjuk tersebut, ya. Namun begitu bagi sesiapa yang maknai dalil untuk menggoyangkan jari, maka mereka harus, kalau dia kata dia ikut hadis yang tadi mazhab Maliki kata boleh, boleh teruskan, tuan-tuan boleh goyang, tak ada masalah, boleh ikut, ya. Tapi kena ikut cara mazhab Maliki lah. Kan, jangan ikut hanya goyang saja Maliki, yang lain tak ikut Maliki pun, ya. Jadi biarlah semua sekali cara mazhab Maliki. Tapi kita dah memang mazhab kita Syafi'i, kita ikut cara Imam Syafi'i. Tak payah sekejap Maliki, sekejap Hambali, sekejap Hanafi, ya. Kita dah belajar cara Syafi'i, maka kita belajarlah cara Syafi'i sahaja. Mereka kalau dekat negara Afrika ke India ke, itu memang dah biasa. Mereka memang mengaji kitab Maliki sebenarnya, ya.
Maka dia sebut cuma ada yang perlu dijaga adalah berhati-hati apabila menggoyangkan jari apabila berada dalam sebuah masyarakat yang tidak memahami perbezaan pendapat. Ini kerana ia dibimbangi akan mendatangkan tuhmahan dan fitnah kepada masyarakat. Sebab tu kita takut kalau kita masuk satu kampung itu, memang kampung tak ada pernah lah orang buat ustaz menggoyang-goyangkan ni, ustaz seorang je. Ya kan, ustaz seorang je beritahu boleh, boleh. Dia tak, memang dia kata tidak ada. Daripada saya belajar, daripada anak saya, bapa saya, nenek saya, datuk saya, tak ada pun. Ya. Jangan disebabkan dengan goyangnya tadi jari itu menyebabkan kita bermusuhan. Jangan tuan-tuan. Ya, itu ada sedikit sahaja perselisihan. Ya, yang pentingnya tuan-tuan solat ke tidak, itu je. Ya, kau tak solat pun goyang apa? Ya, tak semayang pun. Ya, sibuk dengan goyang tak goyang apa bendanya. Dia pun tak semayang. Ya. Justru dalam Islam menolak kemudaratan adalah didahulukan daripada membawa kemaslahatan, ya, perpecahan. Ya, Islam itu bukan nak perpecah. Ya. Kalau sekarang ni ya kita tengok banyak bendera kat luar sana tu, itu tuan-tuan kena prihatin lah. Jangan kita ada satu perpecahan di situ. Ini tengah kepanasan apa hingar-bingar semua kan. Kita keliling itu kita kena fahamlah. Jangan menjadikan satu pergaduhan ya ataupun benci-membenci sama kita. Ya, yang penting Islam itu kita dah beragama Islam, yang itu yang sangat penting sekali yang nak dicari. Ya. Jadi jangan diadakan ya, dipanaskan dengan perkara-perkara yang sulit menyulit ini. Sebab itu ya, masjid ini ataupun surau bukan tempat kita nak berlaku perselisihan faham. Ya, walaupun kita tahu ya, masing-masing ada mazhab masing-masing dia kata. Kan mazhab politik masing-masing, tapi jangan dibawa ke dalam masjid, jangan dibawa ke dalam surau. Di luarnya tak apa. Tuan-tuan nak cerita apa ceritalah. Ya, tapi jadikan ambil pendekatan jangan kita bergaduh, berpecah belah, membenci-benci sesama kita kerana ini menyebabkan akan mendatangkan kemudaratan. Islam tak suka kita buat mudarat kepada orang lain. Ya, Islam suruh kita berdamai sebenarnya. Bukan menyimbah lagi ya api ya minyak ke dalam tempat yang dah panas ya. Maka perkara yang sunnah yang bersifat furu' dan menjaga persaudaraan sesama muslim adalah mu'tamad dan asas di dalam Islam. Jadi kalau tak buat pun tak apa, tuan-tuan nak goyang pun buang, goyanglah, tak masalah. Ya, jangan bergaduh, kan? Macam dalam solat sunat tarawih pun sama. Ya. Tuan-tuan yang mazhab 8 buatlah 8. Tuan-tuan yang mazhab 21 buatlah mazhab 21. Kalau tak nak buat 21, diam-diam saja, balik sajalah. Mengopi ke, mengetih ke, kan? Tuan-tuan nak apa buat pun terpulang. Jangan kacau orang yang nak semayang 21 ni. Jangan kata, ini tak ada ni, tak ada. Tak ada dalam Islam, tak ada. Tak ada. Ya, tuan-tuan tak berminat untuk sambung lagi, dipersilakan untuk balik saja. Ya. Jadi orang ramai lagi yang nak buat amal ibadat, ya. Maka di situlah pendekatan kita nak mendamaikan dan ulama menyebutkan perlu dijaga sifat itu hanya sunnah saja pun, sunat. Bukan perkara rukun pun. Ya. Jadi barulah akan mendatangkan ya insya-Allah kebaikan sesama ya komuniti kita, masyarakat kita akan terjaga. Dan saya katakan ya pastikan yang pentingnya kita mengimarahkan surau kita. Sibuk orang berkempen sana kan. Surau tu diam, hilang. Orang dalam surau yang nak datang semakin kurang, kenapa? Ya. Jangan ya tuan-tuan, kita ramaikan masjid dan surau kita ya dengan amalan zikir, amalan ibadah sebenarnya, barulah insya-Allah Allah akan mendatangkan kebaikan dalam satu kampung ataupun satu tempat itu dan membawa rahmat ke dalamnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu saja pada malam ini, maafkan saya. Cukuplah sekadar itu, tak perlu panjang-panjang pun. Ya. Yang dapat kita belajar pada hari ini sedikit sahaja ya berkaitan dengan tasyahud awal. InsyaAllah bulan depan tuan-tuan baru kita masuk tasyahud akhir insyaAllah. Ya. Jadi sekiranya ada apa-apa ya, saya minta maaf apa yang saya sebutkan tadi, mungkin ada tersalah kata dan bicara ya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan jika dipanjangkan umur dan murahkan rezeki insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'na wa la ma yasmuna syaqiyya wa la matruda wa la maruma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.